Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 Mac 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Edisi tengah hari dimulakan dengan kenyataan Menteri Kanan, Kluster Infrastruktur merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang menyatakan bahawa pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah yang paling berani dibentangkan sebagai seorang Perdana Menteri. Berikut berdasarkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat berjumlah RM250 bilion yang meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Ini terbukti dengan jumlah peruntukan yang paling besar iaitu RM128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat selain RM100 bilion untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan RM2 bilion untuk memperkukuhkan ekonomi negara, manakala RM20 bilion telah diumumkan dalam pakej ransangan sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas pengumuman pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat oleh Perdana Menteri pada Jumaat. Ujarnya lagi, pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat juga turut menyentuh dan menyantuni seluruh lapisan rakyat tanpa ada yang terpinggir termasuk jauh di hulu serta pedalaman Sarawak dan Sabah. Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS menyambut baik seruan Perdana Menteri untuk bekerjasama dengan Sarawak dan Sabah dalam penyaluran bantuan untuk lebih cepat dan efisien. Pengumuman Perdana Menteri untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri khususnya di Sabah dan Sarawak dalam memastikan bantuan yang disediakan sampai cepat ke rumah-rumah panjang dan penempatan orang asal yang jauh di pedalaman pastinya akan memastikan rakyat di pedalaman yang turut terkesan akibat wabak berkenaan menerima manfaat segera daripada pakej berkenaan. Seterusnya, Jawatan Kuasa Bantuan Khas Bekalan Makanan Negeri menghulurkan bantuan makanan kering kepada keluarga yang memerlukan di setiap kawasan di Sarawak. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan akhbar, bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan negeri seperti beras, gula, minyak masak, teh, kopi, biskut dan mi dapat membantu golongan miskin berpendapatan rendah, bergaji hari, tidak ada pendapatan atau orang kurang upaya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Bantuan Khas Bekalan Makanan Negeri berkata, pembayaran bantuan kewangan B40 akan diberikan pada hujung bulan April untuk mereka yang mempunyai akaun bank dan bulan Mei bagi mereka yang tidak mempunyai akaun bank. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak menyambut baik keputusan Jawatan Kuasa Tertinggi Sukan Malaysia untuk menunda penganjuran Sukma 2020 Johor yang dijadual berlangsung dari 11 hingga 19 Julai 2020. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keputusan untuk menangguhkan Tamasya Dwi tahunan itu sudah dijangka memandangkan situasi semasa amat berisiko susulan penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat di Kuching pada Jumaat. Menurut Abdul Karim, kementeriannya melalui Perbadanan Sukan Sarawak PSS dan Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS akan memaklumkan kepada semua persatuan sukan mengenai perkara tersebut agar semua 837 atlet, jurulatih dan pegawai tahu mengenai perkembangan terkini Sukma 2020. Beralih ke perkembangan di bahagian Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri telah memutuskan satu mekanisme baru bagi mengurus aliran pekerja pelantar minyak di Miri. Mana-mana pekerja dari luar Miri atau Sarawak hendaklah melakukan kuarantin selama 14 hari serta mematuhi syarat dan panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Kata Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shim dalam kenyataan medianya selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri pada Jumaat. Selanjutnya,
Dengan hanya purata 8 penderma darah sehari di pusat derma darah adalah tidak mencukupi dalam memenuhi keperluan darah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, justru orang ramai di bahagian Miri diminta tampil bagi menderma darah. Orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah hanya perlu mengemukakan kad derma darah kepada anggota keselamatan yang dipertanggungjawabkan melakukan sekatan jalan raya. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri pada Jumaat. Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin juga menjelaskan mereka yang pertama kali menderma darah diminta untuk menghubungi MRC Blood Donation di talian 0168674138 atau Karambil Singh 0168785500 dengan menyatakan butiran seperti nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Pihak MRC Blood Donation akan menghantar satu surat melalui pesanan WhatsApp kepada penderma baru untuk dikemukakan kepada anggota keselamatan yang dipertanggungjawabkan melakukan sekatan jalan raya. Berita selanjutnya. Para petani, penternak dan nelayan dibenarkan untuk menjual hasilan mereka di tempat yang telah dipersetujui oleh pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dari jam 7 pagi hingga 7 petang. Pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Tindakan Penguatkuasaan yang dilaksanakan adalah kepada peniaga di tepi jalan dan kaki lima termasuklah mereka yang menjual hasil laut. Para peniaga diminta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengawal bilangan kemasukan pembeli yang minima pada satu masa serta beratur dalam jarak sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Dalam pada itu, pihak DBKU memohon kerjasama daripada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan pesanan khidmat nasihat daripada masyarakat awam mengenai COVID-19. Sejahtera, seperti yang kita tahu sekarang ini wabak COVID-19 sudah semakin menular bukan sahaja di negara kita tapi juga secara global, iaitu pandemik. Dan untuk itu kerajaan Malaysia telah pun melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di negara kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengetahui langkah-langkah pencegahan untuk COVID-19 ini supaya diri kita dan juga keluarga kita serta orang di sekeliling kita tidak akan dijangkiti oleh wabak yang semakin menular. Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dan kru penerbitan. Bertemu kembali Buletin UKAS pada edisi petang. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.